Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekarang kita masuk tajuk yang keempat. وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. Tidak berwuduk seseorang itu kerana syak sehinggalah hatta yastayqina, sehinggalah dia yakin bahawa batal wuduk. Wa bihi qala, dengan sanad yang sama berkatalah Imam Bukhari, haddatsana Aliyun, telah meriwayatkan kepada kami guru kami Ali bin Madini. Qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah. Qala, telah berkata haddatsana Sufyan, haddatsana Zuhri, telah meriwayatkan kepada kami guru kami Imam Zuhri, daripada tabi'i Sa'id ibni Musayyib. Dia ambil daripada bukan. Ini satu level. Sa'id bin Musayyib bersama dengan sebab dia ada waw sini. Sa'id dan juga Abbad bin Tamim. So, kedua-duanya mengambil daripada ammihi, bapa saudara Abbad bin Tamim, iaitu Abdullah bin Zaid. Annahu, bahawa dia telah mengadu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilaihi, orang lelaki yang dia menyangka, yukhayyalu ilaihi, dia menyangka, annahu, bahawa dia yajidu, mendapati ada sesuatu, syai'ah, sesuatu yang keluarlah daripada kemaluan dia, fi salat, ketika dia solat, dalam solat. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanfatilu, dia tidak boleh bersurai, dia tidak boleh membatalkan solat dia. Tambahlah dengan la yang sarifu, dengan la yang falitu. Semua au sini rawi tu syak, guna perkataan mana, la yang falitu ke ataupun la yang sarifu. Faqala la yanfatilu, ataupun guna perkataan la yang sarifu, tidak bersurai, tidak beralih daripada solat, tidak meninggalkan solat, hatta yasma'a, sehinggalah dia mendengar suara angin, yang suara kentut, ataupun dia mendapati yajidah, dia mendapati ada bau rihan. Kedua-duanya pastilah, kalau ada suara tu pasti itu adalah suara yang membatalkan solat, dan ini ada baunya. Dua benda yang hissi. Babun, baca dengan tanwin. Perkataan babun
Tengok keadaan, kadang baca tanpa tanwin babu, kadang baca dengan tanwin babu. Kalau ayat tu komplit, tajuk dia tu ayat komplit, tu dia baca babun. Kalau ayat tu tak komplit, dia mudhaf ilaih, so dia baca babu. Cara baca la yatawadda'u, baca dengan sirah active voice, yang ni bahasa dengan sirah ma'ruf. Sirah ma'ruf, la yatawadda'u, dengan membaca, dengan memfathahkan huruf yang pertama, bi fathi awwalihi, huruf ya lah yang pertama, kerana atau berdasarkan alal bina'i, binaan lil fa'il. Itu nama lain bagi bina ma'ruf. Bina ma'ruf ialah bina lil fa'il. Binaan itu ada fa'il. Ada fa'il dia. Kita panggil ma'ruf. Ma'ruf sini, sekarang ni kita guna ma'ruf, sirah ma'ruf. Mana yang diketahui pelaku dia. Yang ni terus sebut binaan untuk fa'il. Mana fa'il dia mesti ada sini lah. La yatawadda'u mesti ada huwa tu. Mana takut orang boleh baca la yutawadda'u, tidak diwudukkan. Minasyak. Minasyak. So min tu, min makna min untuk ta'lil. Min bukan makna daripada. Min makna kerana. Ta'lil. Sebab tu dia punya syarahan dia kata dengan sebab. Min tu ganti dengan makna dengan sebab. Bisababi syakki. Kerana ataupun sebab tidak berwuduk seseorang disebabkan syak. Ataupun dengan faktor syak. Sehinggalah dia betul-betul yakin. Seterusnya perkataan bicara tentang Ali, guru kepada Imam Bukhari. So berkata Ali telah meriwayatkan kepada kami, guru kami Ali. Ali di sini ialah anak kepada Ibnu Abdullah. Anak kepada Ibnu, sebab ada huwa tu masukkan alif. Tapi kalau kita buat bin, dia akan tulis Ali tanpa alif lah. Ali bin Abdullah bin Ja'far. Bin Ja'far. Banyak lagi kan bin itu Arab ni dia banyak. Dia punya silsilah tu dia ingat banyak. So kenapa dinamakan Madini? Madini daripada lafaz Madinah. Al-Madinah, Madinah Al-Munawwarah. Kerana ayah dia ni berasal daripada Madinah. Ayah dia berasal daripada Madinah. Kemudian berhijrah ke Basrah. Ayah dia berhijrah ke Basrah. So di Basrah ni lah Ali Madini dilahirkan. So Ali Madini dilahirkan di Basrah. Dan meninggal di satu tempat yang dia Askar, Al-Askar. Di Iraq lah, di Iraq juga, tapi bukan di Basrah. Ni seorang yang hebat. Karangan dia campur tolak terlebih kurang 200 buah berkenaan dengan hadis. So antara guru dia yang hebat ni guru dia Sufyan bin Uyainah. Dan contohnya lagi nama yang masyhur Yahya Al-Qattan. Anak murid dia. Tengoklah sini anak murid dia ni Bukhari.
So, anak murid hebat, mestilah guru hebat. Guru dia hebat. So, selain Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal. So dia pun macam Imam Bukhari juga. Zaman dia ada fitnah Quran tu makhluk ke bukan makhluk kan? Quran tu makhluk ke bukan makhluk? Al-Quran makhluk. So dia mula-mula dia kata Quran tu makhluk. Ni orang pun mula rock dia. Rock dia mana orang mula membangkang dia. Sehingga kan Sufyan Sauri ni dia guru dia ni. Sufyan bin Uyainah ni guru dia kan. Tapi Ali pun, Sufyan pun ambil juga, ngaji juga dengan dia mana-mana hadis yang dia ada. Jadi banyak Sufyan ni memuji-muji Ali ni dalam orang. Sehingga orang kata, kenapa kamu ni duduk puji orang yang dikritik oleh orang. So, orang kritik kata dia kata Quran ni makhluk. Kemudian selepas tu dekat dia mati lebih kurang dalam 2 bulan. Kan dia kata dia tarik balik, dia kata Quran bukan makhluk. Quran memang kalam Allah, dan siapa yang kata Quran ni makhluk, maka dia jatuh kafir. Dia sendiri katalah dalam ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. So, Ibnu Abi Syaibah kan? Ibnu Abi Syaibah dia pun anak murid dia ni. So anak murid dia. So anak murid dia kata dia dengar sendiri di atas mimbar sebelum dia meninggal dunia 2 bulan. Sebelum dia meninggal dunia, dia telah mengisytiharkan bahawa siapa yang mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk, maka dia kata. Anak murid dia ni kan, Ibnu Abi Syaibah ni yang ada kitab hadis besar ni, dia pun juga selepas 4 bulan, 40 hari. Selepas dunia dia pula meninggal dunia. Ibnu Abi Syaibah. Selepas Ali Madini meninggal dunia, 40 hari selepas tu, dia pula meninggal. Itu sebuah sedikit tentang Sufyan Sa'ri tadi. Bila dia kata orang mengaibkan dia kerana dia memuji-muji Sufyan As-Sauri. Dia kata macam mana aku tak puji dia sedangkan aku mendapat faedah banyak daripada dia dalam pengajian ilmu hadis. Sufyan sini Sufyan ialah Sufyan Ibnu Uyainah. Dalam sanad kita ni Sufyan bin Uyainah, Ali sini Ali Madini. Sufyan Uyainah meriwayatkan daripada Imam Zuhri. Imam Zuhri ambil daripada Sa'id bin Musayyib. So level dia ni, Sa'id bin Musayyib sama dengan Abbad bin Tamim. Sebab tu dia guna waw sini kan. Sekarang ni dia huraikan di sini lah. Abbad bin Tamim. Dia kata, huwa ma'tufun ala qawlihi an Sa'id bin Musayyib. Istilah dia guna ma'tuf. So ma'tuf dia ada waw lah. Yang waw ni kita panggil huruf penghubung kan, kita panggil huruf ataf. So dalam nahwu, kalau sini ada waw ni ataf, maka belah sini kita panggil ma'tuf. Ma'tuf. Sebelah sini yang dia ikut, mana dia ikut? Dia ikut Sa'id kan? So Sa'id ni ma'tuf alaih lah. Ma'tuf alaihi. So bukannya tak ada waw. Kalau tak ada waw, artinya Sa'id ni dia ambil daripada Abbad. Tapi sekarang ni ada waw. Sekarang ni ada waw. So dia kata wa huwa ma'tufun ala qawlihi an Sa'id bin Musayyib. Waw sini. So yang ni follow yang ni. Ini Sa'id lah. Yang ni Abbad. Itu maksud dia ma'tuf, dia follow, dia mengikut dari segi hukum
Dia ambil daripada hukum Sa'id. Wa saqatatil waw. Dan waw gugur dalam daripada riwayat ataupun dalam riwayat manuskrip Karimah. Wa saqatatil waw min riwayat Karimah ghalatan. Salah lah. Di ana Sa'idan, kenapa ghalat? Sebab kalau kita tak kalau tak ada waw, artinya Sa'id meriwayatkan kepada Abbad. Tapi dalam sejarah tak pernah ada Sa'id meriwayatkan daripada Abbad. Jadi tak betul lah. So li'ana Sa'idan, kerana Sa'id Musayyib la riwayata lahu. Dia tidak ada sebarang riwayat daripada Abbad. Aslan, mana absolutely. Dalam apa-apa jua waktu. Aslan. Dalam waktu mana sekalipun. Dia tak pernah meriwayatkan daripada Abbad. Seterusnya, summa inna syaikha Sa'idin fihi yahtamilu an yakuna amma Abbadi. Okay, sekarang ini ka'annahu qala kilahuma an ammihi ay amma thani wa huwa Abbad. So maksud dia gini, kita ada Zuhri, ambil daripada Zuhri Sa'id bin Al-Musayyib. Satu lagi yang ambil daripada Zuhri ialah Abbad. Abbad bin Tamim. Okay, dua-dua ni dia buat daripada ammihi. So ammihi tu itu pak saudara dia. Pak saudara dia ni pak saudara Abbad. So Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Kan? Jadi maksudnya kemungkinan tadi dia kata kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama makna guru sama. Saya pun ambil daripada Abdullah bin Zaid. Satu lagi Abbad pun ambil daripada Abdullah bin Zaid juga. Tapi dari segi kalau kita tengok turutan dia buat Sa'id wa kan. Wa'an Abbad. So yang dekat an ammihi. So yang dekat dengan ammihi ni ialah Abbad. So kemungkinan maknanya hanya Abbad sahaja. Mana Sa'id ada guru lain. So maknanya Sa'id ni kemungkinan yang satu lagi dia ada guru lain. Maknanya Sa'id bin Musayyab ni, so guru dia ada kemungkinan Abdullah bin, dalam hadis ni lah bin Zaid, satu lagi yang tidak diketahui. Kan? Yang tidak diketahui. Sebab apa? Sebab dia punya ni, Sa'id bin Musayyab ni dia selalu menghazafkan sahabat. So hadis dia akan jadi mursal. Tapi mursal dia ni mursal yang excellent. Antara mursal yang terbaik, mana hadis dari segi sanad kita tinggal satu rawi itu. Di antara sanad yang jenis terpotong gitu, yang kita panggil mursal, terpotong di bawah lah, tinggal sahabat terus kepada Rasulullah SAW misalnya, ialah
Mursal Sa'id bin Al-Musayyib. Cuba tengok. So dia kata wa yahtamilu kemungkinan membawa makna ayakuna Syekh mana guru lah. So kemudian dia kata sesungguhnya guru Sa'id bin Musayyib ni dalam hadis ni yahtamilu kemungkinan bermaksud ayakuna huwa amma Abbad. Kan? Ini kemungkinan yang pertama. Sebab ini nampak dengan jelas lah kan? So seolah-olah ka'anau qala kilahuma an ammihi. So seolah-olah dia berkata kedua-duanya, yang ini Abbad dengan Sa'id bin Musayyib, kedua-dua mereka mengambil daripada guru yang sama, iaitu bapa saudara kepada rawi yang kedua. So, rawi yang kedua di sini ialah Abbad. Rawi yang kedua adalah Abbad ni kan. So ni rawi yang pertama, ni rawi yang kedua. Dalam level yang sama. Yang kedua yahtamilu juga kemungkinan Syekh ni kemungkinan ayakuna mahzufan. Tu Syekh tu dihazafkan di situ. Tak disebut. So kalau tak disebut seorang Syekh, so maksudnya dia telah menggugurkan satu Syekh yang di hujung. Wa yakunu min marasili, dan hadis ni akan termasuk di dalam hadis mursal yang dikaitkan dengan Ibni Musayyib, mana Sa'id bin Musayyib. Sebab dia memang terkenal dengan seorang yang meriwayatkan hadis secara mursal, dan mursal dia tu sangat kuat sehingga dijadikan hujah. Imam Ahmad kata mursal Sa'id bin Musayyib ni ialah asahul mursalat. Asahu, mana yang paling asah di kalangan hadis-hadis mursal. Tapi mursal dia ni, setengah muhakik kata, dia bukan mursal yang dikatakan sahih di sini, dia bukan batang tubuh mursal itu sendiri. Tapi mursal dia ni boleh diperkuat ke mana kalau cari hadis yang lain tu mesti sama je. Mesti sama. Maksudnya kalau hadis yang tidak mursal muttasil, mesti sama dengan tu. Banyak hadis-hadis yang menyokong hadis dia tu. Seolah-olah maksudnya memang dia dah pakar, dah tak sebut pun memang benda tu memang bersambung pun. So mana kita kata bukan secara zat tetapi secara wujuh. Wujuh syahih, banyak wajah-wajah, mana banyak turuk-turuk yang sahihat. Yang sahih. Dia menyokong dia lah. Okey, berdasarkan kepada cara ni kan, cara mana hadis mursal tu dengan hadis yang bersambung. Wa alal awal. So berdasarkan kepada yang pertama tadi guru Sa'id Musayyib ialah Abdullah bin Zaid kan? Abdullah bin Zaid. So kalau kita ambil yang tu, maka yang ni diamalkan oleh jara sahibul atraf. Wa alal hawa jara sahibul atraf. So sahibul atraf ni orang yang macam buat dictionary of hadis lah. Macam mana nak cari hadis. How to find hadis. Zaman sekarang ni ada komputer. Kalau zaman dulu tak. Ulama-ulama masing-masing buat cara-cara yang tersendiri untuk mudah nak cari hadis ni ada mana. Contohnya kalau dia buat nama-nama perawi. So nama perawi, kalau rawi ni ambil daripada rawi ni. Kan? So rawi ni ambil rawi ni. Masa hadis yang ada kait-mengait dengan tu ialah hadis apa kan, akan disebut macam tu.
Jadi dia buat inilah sahibul atraf. Kan macam yang hadis kita ni kan. Hadis kita ni kan disebut atraf dia ni kan. Hadis kita ni 137 ni. Kemudian 137 ni ada di mana lagi dalam Bukhari. So ada lagi dalam 177, 2056. Ni pun sejenis atraf dari segi penomboran. So yang dulu memang dia buat nama orang ataupun dia buat kepala hadis. So yang ni sahibul atraf ni dengan nama Zaid tadi lah, nama Said Musayyib dengan nama Abdullah Tunain. Kemudian kalau yang kedua pula, maknanya yang dia riwayat dengan yang tidak menyebut syekh dia yang sebenar. So dia tinggalkan syekh. So wa yu'ayyidu ats-tsani. Wa yu'ayyidu ats-tsani tsaniya riwayatu Ma'marin. Ini hadis daripada hadis riwayat Ibnu Majah. So hadis ni diriwayatkan oleh Abu Quraib daripada Al-Muharibi. Daripada Ma'mar tadi kan, Ma'mar sebut Ma'mar saja, sebenarnya Ma'mar bin Rashid. Kalau kita sini, siapa sini? Yang ambil daripada Zuhri. Bandingkan. Yang ambil daripada Zuhri, Sufyan Ibnu Uyainah. Tapi riwayat Ibnu Majah, Ma'mar bin Rashid. Selepas Ma'mar ni sama dah. Zuhri, kemudian Sa'id bin Musayyib. Kemudian sini tak sama dah kan? Sa'id Al-Khudri. Pemain hadis ni, hadis Ibnu Majah ni, Summa inna syekh yahtamilu, mungkin membawa makna an yakuna mahzufan, mungkin dia tu rawi yang dihazafkan. Wa yakunu min marasilil Ibni Musayyib, min marasili Ibnu Musayyib. Maksudnya apa maksud tu? So kita tengok tadi Abbad dengan Sa'id Musayyab Al-Musayyib. So kedua-dua ni ambil daripada Abdullah bin Zaid. Satu lagi kemungkinan Said Musayyib ni terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mana mursal? Mursal maknanya tabi'i. Tabi'i riwayat terus kepada, meriwayatkan daripada Rasulullah terus. So sini sahabat kan, sahabat ditinggalkan. Sebab apa? Sebab tabi'i ni, tabi'i setengah-setengah marasil, maknanya setengah-setengah jenis yang tak sebut nama sahabat sini, diterima oleh para ulama kerana didapati bahawa riwayat dia tu tidak mesti melalui sahabat. Kerana dia memang masyhur, terkenal, dia tidak meriwayatkan daripada orang yang tidak sikah. Contohnya Sa'id Musayyib ni. So marasil dia diterima oleh imam-imam seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, menerima marasil Sa'id bin Musayyib. Walaupun dia tidak sebut nama sahabat. Kalau ikut kita sini, munqati' lah kan? Kan? Cuma nama khusus kita bagi kalau kita tinggalkan nama sahabat. Untuk tabi'i kita bubuh nama mursal.
Tak sebut nama mursal. Jadi mursal Sa'id Musayyib termasuk mursal yang diterima. Jadi maknanya kalau dia tak sebut sahabat, dia tak sebut sahabat di situ, itu menjadi kelaziman dia. Sebab sahabat memang ada. Sebab sini ada kan Abdullah bin Zaid ada. Dalam riwayat yang selepas tu dia kata riwayat Ma'mar kan. Dan riwayat Ma'mar selain daripada yang ni, so Sa'id Musayyib ni meriwayatkan pada Zuhri daripada Sa'id Al-Khudri. Dalam satu riwayat lain diriwayatkan oleh daripada Abu Hurairah. So Abi Hurairah and Abi Hurairah. So maknanya riwayat jenis ni, hadis ni, dia memang melalui para sahabat, melalui Sa'id Khudri, melalui Abu Hurairah, melalui Abdullah bin Zaid. So maknanya dia selalu meriwayatkan daripada sahabat. Jadi kalau riwayat dia tidak sebut sahabat, itu maknanya riwayat itu diterima lah, sebab memang dia punya sifat, dia punya tabiat daripada riwayat ni, kan? Dia punya ahwal dia, Sa'id Musayyib ni, dia akan melalui sahabat. So kalau tak melalui sahabat, dia termasuk mursal lah. Mursal yang diterima. Wa 'alal awwal jara sahibu atraf. So berdasarkan kepada yang pertama. Yang pertama maknanya kita ambil Sa'id Musayyib ataupun Abbad ni melalui Abdullah bin Zaid. So Abdullah bin Zaid kebanyakan sahibul atraf. Sahibul atraf. Siapa sahib? Jara maknanya berlaku, ataupun wa 'alal awwal jara diambil oleh sahibul atraf. Apa maksud diambil? Maknanya sahibul atraf maknanya pengarang-pengarang kitab atraf. So dulu kan kita ada kitab-kitab dictionary of hadis. Macam mana nak cari hadis? Macam-macam hadis. Sekarang ni mudah je, kita ada komputer, kita ada nombor-nombor hadis, boleh tekan masuk. Zaman dulu nak cari hadis tu macam-macam cara ulama susun. Antaranya bubuh nama-nama dulu. Katalah kata nama Abdullah Sa'id Musayyib. Sa'id Musayyib, apakah hadis-hadis yang ada pada dia? Susunkan. Ataupun hadis-hadis yang Sa'id Musayyib melalui Abdullah bin Zaid. So, susunkan hadis tu. Nak cari, mudahlah kan? Sebab ada Sa'id Musayyib, ambil daripada Abbad. Dah ada situ. Daripada Abdullah bin Zaid. Kan kita kan, sini kan kita ada taraf-taraf ni, atrah-atrah ni kan. So taraf-taraf ni maknanya di tempat lain lah. So sekarang mudah, kita ada nombor-nombor untuk search hadis. Kalau dulu kan kita guna kaedah-kaedah yang bermacam-macam untuk cari hadis. Ada setengah tu letak kepala hadis je. So kita buat kepala hadis. Kepala hadis bermula dengan apa? Bermula dengan waw dulu ke? Bermula dengan fi'il amar ke? So mudahlah kita nak cari hadis. Nanti dia akan sebutlah hadis yang macam ni ada dalam kitab apa. Jadi kalau kita mengatakan Sa'id bin Musayyib ni ambil daripada Abdullah bin Zaid, maka ini dipegang oleh sahibul atraf. Pengarang kitab atraf. Wa yu'ayyidu sani, kalau kita ambil yang ni, Sa'id Musayyib ni dia tidak melalui sahabat, terus kepada Rasulullah SAW. Dan ini memang disokong oleh, dia kata wa yu'ayyidu ath-thani. Sani, pendapat yang sani itu ialah riwayat itu Ma'mar. Ma'marin lihadal hadis, memang dia pun ambil daripada Zuhri juga, ambil daripada Ibnu Musayyib, tapi sahabatnya Abi Sa'id Al-Khudri. Sini dia nak sabitkan maksudnya Ibnu Musayyib ni memang dia ambil daripada sahabat. So kalau dia tak sebut sahabat tu, memang ditakdirkan memang ada sahabat lah, kemungkinan Sa'id Khudri ke, Abu Hurairah ke, ataupun orang lain lagi. So hadis ni diriwayatkan oleh akhrajahu Ibnu Majah. Yang Abu Hurairah ni diriwayatkan oleh, tak disebut sini, oleh Tabarani. Tabarani dalam Mu'jam Awsat dia, Mu'jam Awsat. So akhrajahu Ibnu Majah wa ruwatuhu siqah.
So rawi dalam yang Ibnu Majah ni semua siqah. Cuma Imam Ahmad tegur hadis sikit dari segi dia kata hadis ni hadis yang ada unsur-unsur mungkar. Hadis ni dia kata dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan semua rawi-rawi dia tu rawi yang siqah tu. Tapi ada masalah juga walaupun rawi siqah. So hadis tu bila diintai-intai tengok diperiksa hadis tu ada kecacatan, ada mu'allal. Lakin su'ila Ahmad bin anhu. Imam Ahmad ditanya tentang hadis ni. Faqala innahu munkarun. Dia kata hadis ni hadis munkar. Dan Imam Ahmad ada istilah sendiri terhadap hadis munkar. Kita dalam pengajian ilmu hadis, kalau kita sebut hadis munkar, tu istilah tu dia pakai ialah hadis yang diriwayatkan oleh dhaif bertentangan dengan yang siqah. Tapi kita sekarang ini semua rawi siqah. Jadi mestilah Imam Ahmad ada istilah sendiri dia tentang munkar. Maksud dia kalau hadis tu ada kecacatan pun dia panggil munkar juga. Sebab dalam hadis tu ada rawi muharibi. Dan muharibi walaupun dia siqah tapi dia ada problem. Dia ada problem dari sudut dia ni juga selain dia diambil daripada rawi yang siqah, dia juga so munkar di sisi Imam Ahmad. Kalau hadis tu ada problem. So dalam problem kita ada sini sanad dia dalam sanad kita tu ada muharibi. Walaupun dia rawi yang siqah tapi dia pun ada juga mengambil hadis daripada rawi-rawi yang majhul. Rawi-rawi yang majhul. Tak tahu nama, tak tahu biodata, tak tahu cek tak tahu siapa kan. Jadi hadis tu akan jadi problem lah kalau riwayat dia daripada yang majhul tadi. So yang kedua dia punya problem dia rawi-rawi yang lain mana anak murid Zuhri ni selain daripada Ma'mar ni kan, semuanya meriwayatkan daripada bukan Abu Sa'id Al-Khudri. Semuanya daripada Abdullah bin Zaid. Dia saja pelik. Ma'mar ni. Dia meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Okay, saya ulang sekali lagi. Mu'allal, munkar tu kerana ada problem pada sanad ni. Walaupun rawi dia tersiqah, tapi ada problem yang halus. Misalnya muharibi ni, walaupun dia siqah, tapi dia ada juga meriwayatkan hadis-hadis daripada rawi-rawi yang tak diketahui nama dia, siapa biografi dia, kita panggil rawi yang majhul. Manakala Ma'mar pula, dia ni di kalangan kawan-kawan dia, maknanya di kawan-kawan dia yang berguru dengan Zuhri, hanya riwayat dia meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Orang lain semua meriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid. So maknanya ada something lah sikit, ada kelainan tu. Sebab itulah Imam Ahmad kata munkar. So munkar di sisi Imam Ahmad ni suka juga kita nak cam sebab kena tengok keadaan. So kadang dia maksudkan tidak ada sokongan. Kita panggil tidak ada mutaba'ah. Tak ada sokongan daripada hadis lain. Munkar kadang-kadang bermaksud munkar pada kedua-dua. Kalau kita tadi munkar pada sanad je kan. So kadang munkar pada sanad, munkar pada matan juga. Ataupun satu lagi dia seperti maudhu' juga. Ataupun batil juga. So kena perhatikanlah jenis mana yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad. Okay, seterusnya riwayat kita tentang an ammihi, daripada maknanya abad ni
ambil daripada bapa saudara dia. Bapa saudara dia ialah Wa Abdullah ibn Zaidin ibni Asimin Al-Mazini. Al-Mazini, Al-Ansari. Daripada kabilah Ansar. Sammahu Muslim. Kan dari riwayat kita ni, yang Bukhari ni tak nama kan. Dia kata bapa saudara dia saja. Tapi riwayat Muslim sebut. Mana riwayat Muslim? Sammahu Muslim. Okay, cuba tengok sini. Kan hadis ni daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'id Musayyib, Abbad, Ammihi kan. So Ammihi sini tak sebut sini. Tapi di hujung tu sebut. Qala Abu Bakar. Qala Abu Bakar. Siapa Abu Bakar ni? Rawi atas ni Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Abu Bakar bini Abu Bakr ibnu Abi Syaibah. So dia kata, dia dan Zuhair kata, dalam riwayat mereka berdua, dia kata Ammihi itu ialah Abdullah bin Zaid. Wa Muslim dan juga wa ghairuhu. Dan selain daripada Imam Muslim. Fi riwayatihim lihadal hadis. Dalam riwayat-riwayat mereka tentang hadis ini daripada jalur min tariqi Ibni Uyainah. Wakhtulifa, diperselisihkan. Hal huwa ammu Abbadin li abihi aw li ummi. Cuma pensyarah-pensyarah hadis ni dia berselisih tentang menentukan bapa saudara belah mana, belah ayah ke, di abihi ke, ataupun belah mak dia, di ummi. Ibnu Hajar pun tak tekankanlah, tak buat pentarjihan yang mana satu. Seterusnya annahu syaka. Tengok matan hadis. Daripada Abbad, daripada bapa saudara dia Abdullah bin Zaid, bahawa dia telah mengadu. Annahu, dari segi zahirnya dhamir ni mesti refer yang dekat kan, bapa saudara dia kan. So annahu syaka, bahawa dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadza fi riwayatina. Demikianlah dia kata dalam riwayat kita. Maknanya Ibn Hajar dalam manuskrip dia ada tu, dalam periwayatan dia panggil guna syaka. Ejaan dia syaka. Dengan menulis syaka dengan ada alif sini. Di alifin. Dengan ada kata alif. Sebab kita boleh eja macam ni. Syukia. Telah dikomplainkan, diadu. Syukia. So kalau kita baca dengan syaka, mengadu, mesti ada orang yang mengadu kan. Jadi hadis tu, belakang tu menunjukkan bahawa yang mengadu itu adalah Abdullah bin Zaid. So wa muqtadahu, tuntutan daripada, kalau kita baca dengan syaka, dengan ada alif ni, makna bina ma'ruf, active voice. So tuntutan dia, yang anna rawi, yang syak tu ialah rawi. Bahawa rawi itu sendiri yang syak. Anna rawiya huwa asyaki. Dialah orang yang syak. Terutama sekali bila ada riwayat lain yang sebut dengan terang-terang. Wasarraha, telah disebut secara terang tentang yang syak ini ialah Abdullah bin Zaid, rawi. Riwayat Ibnu Khuzaimah. Dalam sahih dia, Sahih Ibnu Khuzaimah. Ini riwayat Sahih Ibnu Khuzaimah. Kan tadi sebut Abdul Jabbar kan? So Abdul Jabbar bin Ala. Ambil daripada Sufyan Sauri. So sini yang kita punya sini, kalau Bukhari, siapa ni sebab Bukhari? Sini Ali bin Madini. Ambil daripada Sufyan bin Uyainah.
Kemudian selepas tu rawi sama dah. Zuhri, Abbad, kemudian daripada Ammihi. Lepas Ammihi tu dia sebut Abdullah bin Zaid. Bapa saudaranya iaitu Abdullah bin Zaid. So maksudnya, kalau kita tengok sini, Ibnu Khuzaimah ni dia dekat dengan Bukhari kan? Sebab Bukhari sini, sini Ali bin Madini. So Ibnu Khuzaimah, sini Ali, Abdul Jabbar bin Ala. So dia punya level tu sama je. Level. Mana bilangan sanad tu sama. Ibnu Khuzaimah pun dia meninggal tahun 311. Dekat dengan Bukhari 256. Meninggal 256 Bukhari. So Ibnu Khuzaimah 311. Muslim 261. Selepas Imam Bukhari tak lama, Imam Muslim pula meninggal. Yang Ibnu Abi Syaibah tadi kan, Abu Bakar Ibn Abi Syaibah tadi yang kita sebut kan, dia pun 235. Lebih awal lagi lah. Meninggal 235. Sebab dia duduk di tengah-tengah. Okey, daripada dalam riwayat Ibnu Khuzaimah daripada Abdul Jabbar. Daripada Abdul Jabbar bin Ala, daripada Sufyan bin Uyainah, wa lafzuhu an ammihi. Wa lafzuhu an ammihi, ini Abdullah bin Zaid. So lafaz yang digunakan oleh Ibnu Khuzaimah ialah an ammihi, kemudian ada tambahan Abdullah bin Zaid. So hadis dia macam mana? Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki, anak rajul yang mendapati yajidu, ada sesuatu yang keluar daripada dubur dia. Waktu dia sedang solat. Waktu dia dalam solat. Wahuwa fi solat. Lalu Rasulullah sebut, yang ni tak ada syak. Disebut la yang sarifu hatta. Rasulullah kata la yang sarifu. Kalau yang tadi ada au kan? Ini tak ada au. So, la yang sarifu, kamu tidak boleh berhenti dia. Tak boleh dia berhenti daripada solat sehinggalah dia mendengar sautan, suara angin yang keluar daripada punggung, ataupun dia mendapati ada bauan yang keluar daripada punggung. Okay. Sebab apa dia sebut sini syakar? Sebab dia nak kata ada riwayat-riwayat yang lain sebut syukia. Waqa'a terdapat tiba di riwayat, dalam setengah-setengah riwayat menggunakan sirah ataupun bentuk passive voice. Ini syukia. Bidhammi awalihi, dengan kita baca huruf yang pertama itu shin tu dengan baca dhammah. Ini binaan, bentuk dia binaan lil maf'ul, alal bina'i lil maf'ul. Ini istilah yang digunakan untuk majhul, bina majhul ataupun passive voice. Jadi problemnya kalau dibaca syukia, sini kalau kita baca syukia kan. So domain ini, domain mana? Kembali kepada apa? Domain ni, annahu. So kalau kita kata kepada yang ni, so yang ni tak ada domain yang merujuk kepada hu. Dalam ni tak ada yang merujuk kepada hu. Sebab hu tu refer kepada Abdullah. Yang sini syukia ni, kalau kita baca syukia, tidak refer kepada Abdullah secara zahir. Dia hanya kata dikomplainkan. So bahasa Arab dia tak ada oleh. Kalau kita boleh dibunuh oleh, dimakan oleh. Dia tak boleh dah. Arab dia memang tak boleh masuk oleh tu. Walaupun difahami, kita tahu siapa pelakunya situ. Tapi memang dia tak boleh zahirkan, tak boleh. Tak boleh disebut oleh. Sebab tu bila kita buat daraba,
Zaidun Amran kan? Daraba Zaidun Amran. Zaid telah memukul Amar. Sekarang ni siapa kena pukul Amar kan? So kita pun tulis duriba, dipukul Amrun. So yang memukulnya Zaid langsung tak boleh dimasukkan ni. Oleh-oleh tak ada dah. Dia memang tak akan wujud lagi. So yang ni pun sama juga. So bila kita ada hu tadi refer kepada Abdullah bin Zaid dan sini tidak refer kepada Abdullah bin Zaid. So macam mana kita nak katakan dhamir yang ada sini? Dhamir tu dhamir apa? Wa ala hadha, berdasarkan kepada ni, maka dhamir ha tadi, annahu tadi, fi annahu, pada annahu ialah dhamirus sya'ni. Kita panggil dhamirus sya'ni. Dhamir yang nak menunjukkan satu perkara yang besar. So dia tidak merujuk kepada apa-apa. Dia tidak merujuk kepada benda yang sebelum dia merujuk kepada benda yang selepas dia. Dhamir ni nak menunjukkan selepasnya ada berlaku peristiwa yang besar, maknanya benda besar nak dinyatakan. Macam qul huwallah kan? Qul huwallahu ahad. So, setengah kata dhamir ni kalau dhamirus sya'n. Dhamirus sya'n maknanya sini mubtada khabarnya Allahu ahad saja. Allah subjek, ahad predikat. So huwa ni berperanan untuk apa? Huwa nak menunjukkan bahawa benda yang selepas ni ialah benda yang besar nak dinyatakan. Dia panggil dhamirus sya'n. Kalau kita tak nak kata dhamirus sya'n untuk kes inilah. So boleh juga. Huwa tu mubtada. So jumlah ni Allahu ahad ni khabar. So i'rab dia boleh bermacam untuk kes qul huwallahu ahad lah. Tapi untuk kes yang kita sini, dhamir yang sesuai, yang layak di situ kita kata ialah dhamirus sya'n. Wa waqa'a, terdapat juga dalam riwayat Muslim dengan lafaz syukiya juga, iaitu dikomplainkan, diadu juga sebagaimana yang telah didhabitkan oleh Imam Nawawi. Kama dhabatahu an-Nawawi. Dhabit artinya menetapkan baris. Menetapkan baris apa nak baca. Dhab oleh Imam Nawawi. Kita tengok riwayat Muslim. An ammihi syukiya. Ini riwayat Muslim. Imam Muslim kata dan riwayat dia daripada Abbad bin Tamim, daripada saudara dia, dikomplainkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikomplainkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Imam Nawawi pula dalam huraian dia, dalam kitab syarah kita panggil syarah Nawawi ke atas Sahih Muslim. So dia kata ini qauluhu huwa bidhammi shin. So dia ni panggil dhabit ni, dia kata macam mana nak baca syakar ni. Shin tu kita baca dengan dhammah. Kemudian kaf tu kita kasrahkan dia. So dia dhabit kan, so dia bubuh baris. Bubuh baris orang dulu, dia bukan bubuh baris atas ni. Dia eja, dia sebut ini shin baris apa, kasrah baris apa. Kita sekarang ini bubaris bubuh atas tu. So waqala dalam tu Imam Nawawi kata lam yusammi, rawi tidak menamakan asyakiyah. Okay, ini Imam Nawawi tulis walam yusamma ataupun walam yusammi, boleh baca huna asyakiyah. So walam yusammi huna asyakiyah. So rawi tidak menamakan siapa dia yang mengadu tu. Tapi Imam Nawawi kata dalam Bukhari ada bahawa yang bertanya, yang menyoal itu ialah Abdullah bin Zaid yang merupakan perawi dalam hadis tersebut. Wa yang bagi an la yatawahhamu bihadza annahu syakka maftuhan asyin. So dia kata kalau dalam Bukhari ni, sekarang dalam Bukhari ni ada namanya kan?
So sini janganlah kamu pergi baca syaka. Kerana dalam Bukhari itu sebut, sini kamu jangan baca macam Bukhari. Itu maksud Imam Nawawi. Tapi orang lain faham macam lain nanti. Ibnu Hajar kata. Okay. Qala wa jaa fi riwayat al-Bukhari annahu rawi. So dia sambung lagi kata Imam Nawawi. Datang dalam riwayat Bukhari, maknanya terdapat juga di dalam riwayat Bukhari bahawa yang komplain itu ialah perawi itu sendiri, iaitu Abdullah bin Zaid. Kemudian dia kata lagi, dia sambung lagi. Imam Nawawi sambung lagi, qala wala yambaghi, tidak seharusnya difahami di sini an yutawahhama min hadha, daripada makna Bukhari, daripada kenyataan ini, makna Bukhari ada sebut namanya, makna diketahui siapa perawinya tu kan, dan anna syaka, bahawa syaka kan dia dua syaka ni dia je macam tu. Ini alif, kita panggil alif maksurah kan. So alif maksurah ni kadang spelling dia macam ni, kadang spelling dia macam tu. Syaka. So kalau buat macam ni, memang garanti binaan ma'ruf. Tapi kalau buat macam ni, boleh jadi syaka, boleh jadi syukiyah. Kan? Sebab tu dia kata Imam Nawawi tambih di situ. Janganlah kamu kias kepada yang Bukhari punya. Di sini baca dengan majhul, jangan baca dengan yang seperti Bukhari. Min hadza anna syaka bil fathah. Jangan kena kamu sangka, jangan disangka daripada kenyataan ini syaka tu baca dengan baris fathah. Jadi Imam Ibn Hajar tegaskan lagi. Maksudnya dalam riwayat Muslim jangan baca macam tu. Sebab apa Ibn Hajar kemukakan masalah ni? Sebab ada orang kata macam Imam Nawawi tak pasti aja. Ayat dia tu macam tak pasti. Tak pasti maksudnya dalam Bukhari ada sebut siapa perawinya. Yang dalam riwayat Muslim tak disebut siapa perawinya. Dia macam tak konsisten. So wa inna ma nabbahtu, hanya saja aku memberi peringatan di sini, kata Ibn Hajar, ala hadha, tentang perkara ini, li'anna al-ba'd an-nas, kerana setengah-setengah muhaddis lah, mana setengah-setengah manusia di sini, maksudnya tak ada yang masa tu yang syarah-syarah hadis, melainkan para pensyarah hadis kan. So li'anna ba'd an-nas qala, mereka berkata, innahu lam yazhar. Di sini dia kata tidak zahir, tidak jelas. Lam yazhar lahu kalamun Nawawi. Tidak jelas kepada dia tentang kalam Nawawi tadi. So kalam Nawawi itu nak kata apa sebenarnya? Nak kata yang sini kita ni kita baca dengan apa? Dengan majhul, sana baca dengan macam ta'arud di situ kan. Sebab dia kata macam tak jelas aja. So li'anna qala innahu lam yazhar lahu kalamun Nawawi. Ar-rajulu. Okey, sekarang ni kita kata tadi dhamirus sya'n. Contohnya, ataupun sekarang ni kita pakai yang syaka lah. Syaka. Kalau syaka sini kan, ini maf'ulun bih lah, sepatutnya syaka ar-rajula kena baca. Tapi bila kita dibaca melalui periwayatan, semua daripada dulu sampai ke zaman Ibn Hajar tu semua baca dengan ar-rajulu. Bukannya baca ar-rajula. So dari segi nahwu macam mana tu? Sepatutnya ar-rajulan, tapi riwayat baca ar-rajulu. So kita terpaksa menjelaskan kenapa baca dengan ar-rajulu. Ada dalam nahwu yang mengizinkan begitu. Dia kata boleh. I'rab dia sini kita panggil i'rab secara hikayat. So i'rab hikayat ni maknanya kita kekalkan bentuk asal cerita dulu. Cerita tu dia, masa dia terima benda tu, dia dengar orang tu, orang guna ar-rajulu. Jadi masa dia mengadu tadi, dia pun ambil perkataan ar-rajulu tadi. Ceritanya ar-rajulu. Kan, misalnya nama Abdullah.
Abdullah, Abdullahi, kan kita baca nama Abdullah. So Abdullah boleh baca Abdullah, Abdallah, Abdillah. Maksudnya kalau ada min contohnya, min, sepatutnya baca min Abdillah kan? Tapi kita baca min Abdullah. Sebab apa kita baca min Abdullah? Boleh sebab kita kekalkan nama dia sebagaimana dalam surat beranak. So surat beranak dia baca dengan abdu bukannya dengan abdi, bukannya baca dengan abda. So ini kita panggil i'rab secara hikayat. Hikayat ni cerita balik lah, ambil balik nama dia yang asal sebagaimana yang dibaca pada asalnya. So ar-rajulu baca dengan dhammah, lam tu lah, bidhammi ala al-hikayah, kerana i'rab dia hikayat secara hikayat. Sedangkan wahwa ar-rajulu tu dengan perkataan-perkataan yang selepas dia wa ma ba'dahu fi mawdhi'in nasab, di tempat nasab kan, sebab dia maf'ulun bih kan. Syaka sini kan mengadu kan, mengadu tentang lelaki, mengadu tentang lelaki. Syaka ar-rajula yang sekian. Sini tempat dia nasab ni, tempat nasab, tapi baca saja dengan marfu' dengan rafa', kerana i'rab secara hikayat tadi. I'rab secara hikayat ni maknanya kita macam kita masih kekal lagi i'rab dia tu nasab, cuma kita layan dia tu dari segi bacaan kerana layan secara hikayat. Sebab tu dia kata di tempat nasab. Tempat nasab maf'ulun bih. Yukhayyalu. Perkataan yukhayyalu, dikhayalkan maknanya seorang lelaki yang menyangka. Ambil daripada perkataan khayal, dia mengkhayal. So dia menyangka. Baca dengan dhammah yang awalihi, kemudian fathahkan mu'jamah. Kha tu kita bagi mu'jamah sebab kha tu sama dengan ha. Ha ni muhmalah. Kha ada titik kita panggil mu'jamah. Bi fathahil mu'jamah. So kha tu baca dengan baris atas. Kemudian ya tu tasydid kan, buat tasydid. Wa tasydidi bi tasydidil ya'i. Ya yang pada akhirah dan dia baca dengan fathah. Akhirah sebab apa? Kita ada dua ni. Yukhay ya gitu. Yukhay ni mati, sini hidup. Yang ada dua lah situ. Kan dua ya tu baru boleh kita sabdukan dia. Kena ada dua lah. Mana-mana yang sabdu tu asalnya dua huruf. Sebab tu dia kata sini tasydid ya yang terakhir. Sebab ya yang ni dah masuk dalam yang ni lah. Diidghamkan masuk. So ya ni yang akan ditasydidkan. So yukhayyalu ilaihi. Wa tasydid al-ya'il akhirah al-maftuhah. Al-maftuhati. Dan dia dibaris fathahkan. Asal dia wa asluhu daripada khayal. Khayal. Masdar dia khayal. Khayala. Qala syai' khayalan. Qala khayalan ni masdar dia. So daripada masdar khayal. So makna dia menyangka je lah. Yazunnu. Daripada zan. Yazunnu. Okey, dari segi bahasa zan ni pula. Zan. Menyangka ni ada dua. Satu zan. Wa zan huna a'ammu min tasawil ihtimalaini. So kita sangka kan. Jadi kau tak jadi kan? So maknanya ada tasawi, ada persamaan antara dua perkara. Keluar ke tak keluar kan? So kita panggil tasawi lah. Wa zannu, so kita ada dua. Sebab tu dia kata umum sini. Wa zannu huna a'ammu. Umum sini ya, dia ada dua lah sini. Satu tasawi, satu tarjih.
So kalau tak umum, satu je, tasawi je. Biasanya tasawi lah kita panggil tasawi. Misalnya tasawi, benda tu saya syok lah. Mari kau tak mari, mari tak mari. 50-50, 50-50. Kita panggil tasawi. Tapi di sini dia kata lebih umum daripada tasawi. Lebih umum daripada tasawi. Ini yang biasa tasawi. Min tasawi ihtimalaini. Sama dari segi dua kemungkinan. Kemungkinan mari tak mari. Yang ni kemungkinan keluar ataupun tidak keluar. Satu lagi, au a'ammu min tarjihi ahadihima. Tarjih. Sini tarjih. Tarjih antara salah satu daripadanya. So, zon juga. Tapi berat sebelah. Berat kepada yang ini. Berat. Jadi dia panggil zon juga, berat. Macam yang kita kentuk. Kita rasa berat kepada belah kentuk. Keluar angin. Keluar daripada punggung kita tu kan. Itu berat. Itu tapi berat dalam keadaan yakin yang syak. Panggil yakin yang syak. Kita panggil yakin yang ada ihtimal naqis. Anak kata tadi zon ada dua. Satu tasawi, satu tarjih. Tarjih maknanya kita lebih condong sikit kepada yang kita rasalah. Tarjih, rajih mana condong? Condong rajih lah, rajih, lebih rajih condong. Wa tarjihi hadihima ala ma huwa aslul lughah. Arif ni berdasarkan ala ma huwa aslul lughah. Ini asal bahasa zon ni maksud gitu. So asal lughahnya ialah asal lughah zon ni maksud dia az-zanna ialah khilaful yakin. Bercanggah dengan yakin. Jadi khilaf yakin ni ada dua. Tasawi pun bercanggah dengan yakin juga. Tarjih pun bercanggah dengan yakin juga. Sebab dia tidak 100% yakin. Dia cuma condong aja. Kita panggil istilah dia yang tarjih tu kan. Kita panggil al-i'tiqad. Dia ada i'tiqad, kepercayaan. Kepercayaan dia tu lebih condong sekali, ar-rajih. Condong kepada hak dia pilih lah. Tapi ada ma'a berserta dengan ada kemungkinan ada ma'a ihtimali an-naqi. Naqi mana yang bertentangan. Walaupun kita kata condong tu kuat dah, maknanya bahagian ketuk tu ada kuat dah, kita yakin. Tapi yakin tu bukan yakin yang 100%. Yakin yang boleh tidak yakinkan oleh faktor. Yang tadi tu tasawi, satu lagi yang tasawi kan. Tasawi. Yang ni 50-50 lah. Ini 50-50. Yang ni 70 ke 60 ke. Kan? Yang i'tiqadur rajih ma'a ihtimali naqis. Jadi Ibn Hajar sebut sini, zon di sini yukhayyalu tu, dia kemungkinan 50-50, dia kemungkinan rasa berat belah kentuk. Tapi bukan 100%. Kalau 100% tu dia kena bau lah. Bau dengan tadi apa? Bau dengan bunyi. Kes yang keluar daripada dubur. Yajidu. So, dalam hadis tu disebutkan dia tidak boleh berpaling daripada solat, yang dia tidak boleh meninggalkan solat sehinggalah dia dengar ataupun dia dapati. So dia guna perkataan yajidu. Sepatutnya dia kena guna perkataan sebagaimana yang ni suara mestilah kena dengan bunyi. Kalau suara mestilah dengan dengar. Kalau bau, rih, mestilah kena sini sepatutnya dengan bau. So sini dengan dia berbau. Sepatutnya dengan perkataan berbau. Tapi dia guna perkataan dia dapati. So yang ni pun nak kena dihuraikan juga setelah hadis tu sahih dah. Tak ada benda lagi nak kena huraikan. So kena huraikan benda-benda yang ada dalam tu je lah. Kalau hadis tu masih lagi problem, so kita masih duduk
dalam ruangan menentukan kesahihan dia, rawi itu macam mana yang kita kata tadi, mungkar tak mungkar lah, apa semua mungkar dari istilah muhadis itu lain, istilah muhadis lain pula, itu mesti kita masih tu, masih dalam keadaan gitu. Tapi bila dah settle semua dah, macam Bukhari ni dah settle dah. Jadi yang dihuraikan daripada satu-satu perkataan yang digunakan dalam hadis. Hadis ini perkataan yang digunakan adalah yajidu syai'a. So syai' yang dimaksudkan di situ ialah mendapati hadas. Syai' mendapati hadas. Hadas keluar kharijan minad dubur lah. Al hadas kharijan minhu atau minhu minar rajul tadilah. Hadas keluar daripada dia. Dia tu maknanya punggung dia lah, dubur dia. Dan ini dijelaskan dengan sebab dia tak tulis sini pun, dia tak sebut pun keluar kan, dapati saja. Dia tak sebut keluar. Dengar suara, dapati angin. Dia tak sebut keluar. Dia dapati bau. Alright. So kena ada perkataan keluar tu, kharijan dalam syarahan kita. So dan yang terutama sekali bila dijelaskan dengan terang, disebut dengan terang dalam riwayat Ismaili. So wasarraha bihi, Ismaili telah dengan terangnya menyebut lafaz tersebut, lafzahu. Maknanya lafaz yang digunakan Ismaili, yukhayyalu ilaihi, dia menyangka fi solatihi, dalam solat dia, annahu, bahawa dia telah keluar daripada dia, kan? Yakhruju minhu syai'un, ada sesuatu yang keluar. Perkataan keluar itu penting. Selagi tak keluar, selagi itu tidak membatalkan wuduk ataupun membatalkan solat. So kenapa tak guna perkataan yang terus, makna kedua perkataan kharaja ke, kenapa tak guna perkataan yajidu ataupun syai' tadi, guna perkataan syai'. Kenapa tak gunakan angin terus? Wa fihi al-udulu. So, dalam hadis ni ada pemalingan. Dari segi bahasa lah, kita bahasa kalau perkataan teruk sangat, so guna perkataan yang, kalau kita kan, kita tak guna, cikgu saya nak pergi kencing, cikgu saya nak buang air. Kalau detail lagi, air mana? Air yang kecil ke air yang besar? So air kecil, air besar. So dia tak guna dah berak ataupun kencing. Kerana uduhnya tu. Dengar tu, uduh dengar tu. Sama juga dengan ni lah. So wa udulu, berpalingnya daripada menyebut sesuatu, an zikri syai'i, yang kotor. Yang dianggap kotor, al-mustaqzari, menyebut sesuatu yang kotor dengan namanya yang khusus, bi khasi ismi, melainkan kerana keperluan, illa li darurah. Fi solat, dalam solat. Ini pun ada masalah fiqh. Maknanya kejadian ni terjadi dalam solat. Bagaimana pula kalau syak kita tu di luar solat? Batal atau tak batal? Sebab dia ni kes ni khusus untuk solat. So maknanya kalau kita syak lepas solat, syak dalam solat tak batal. So kalau syak dalam solat, luar solat, seolah-olah mengatakan batal lah. Sebab itulah dia kata tamassaka, berpegang setengah-setengah ulama Maliki, Al-Malikiyah, dengan zahir hadis, bi zahirihi. Jadi mereka telah mengkhususkan hukum. Faqassu al-hukma untuk biman kana dakhil as-solat, untuk orang yang duduk dalam sembahyang sahaja. Dakhilah mana dalam solat sahaja. Kes ni special for those who pray. Orang yang dah sembahyang sahaja. Orang yang tak sembahyang, kalau dia syak, batal atau tak batal? Batal. Wa aujabu, telah mewajibkan kena ambil wuduk, al-wudu'a ala man kana kharijaha, orang yang berada di luar solat. Mana tak batal, hanya duduk dalam solat sahaja.
Jadi seolah-olah mereka telah membezakan larangan wa farraqu bin nahyi an ibtalil ibad. So mereka membezakan dua tu, mana hukum dua beza tu. Kalau kita berwuduk sahaja di luar, so kita tidak terikat dengan ibadat yang lain. Tapi sekarang ni kita terikat dengan ibadat solat. Wala tubtilu a'malakum, kan? Tak boleh kamu membatalkan amalan kamu. Tak boleh membatalkan amalan kamu. Amalan ibadat kamu tak boleh batalkan. Ada Quran, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan kamu. So tak boleh batalkan. Batal tu. Tapi kerana terikat dengan amalan solat. Wuduk batal. Terikat dengan amalan solat. Farraqu, mereka telah membezakan dua tadi. Farraqu dengan usul, iaitu bin nahyi an ibtalil ibadah. Dengan mengikut peraturan larangan daripada membatalkan ibadat. Itu hujah mereka lah. Kemudian dijawab oleh Ibnu Hajar. Larangan ni dia kata wan nahyu an ibtalil ibadah. Larangan membatalkan amalan ibadat mutawaqqifun ala sihhatiha. So fala makna litafriqi bidzalika. So tak ada makna kamu membezakan, dibeza-bezakan dengan apa tu, yang satu dia kata bergantung dengan amalan. Satu kerana ibadat tidak boleh dibatalkan. Tak ada beza. Yang ibadat yang dimaksudkan ni ialah ibadat yang sah. So kalau ibadat yang tak sah, kenapa tak boleh batalkan? Kan? Jadi li'anna hadha at-takhayyul, ini kerana zon dia tadi, sangkaan dia, in kana naqidan. Kalaulah takhayyul tu saja. So maknanya dia bagi mereka zon saja tu sudah batal. Jadi in kana naqidan, kalaulah batal kharijas solat, bukan mereka kata kalau di luar solat batal wuduk, kan? So kalau di luar solat pun batal, so fayam bagi an yakuna kadzalika, maka sepatutnya benda itu juga berlaku fiha, dalam solat. Ka baqiyatil nawaqid, sebagaimana perkara-perkara yang membatalkan wuduk yang lain. Ka baqiyatil nawaqid. So maknanya kalau sekiranya dalam solat ke luar solat ke, kalau sekiranya batal wuduk, maka batal lah, kan? Batal lah solat, kan? Bukan kalau takhayyul tu sendiri. So takhayyul ni termasuk dalam perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi kalau kencing ke, keluar apa-apa ke, kan, yang jelas maksudnya terkencing, kita terkencing, batal wuduk. Batal wuduk, batal lah solat, kan? Batal solat. So kalau benda tu dengan yakinnya, perkara, sebab dia takhayyul sudah termasuk dalam nawaqidil wuduk. Nawaqidil wuduk. So kalau nawaqidil yang lain tu batal, kenapa yang ni khusus untuk dia tak batal? Tu pula, kan? Itu persoalannya. So yang lain tu to be continue. Habiskan yang ni lah sikit. Wala yanfatilu. Baca dia la yanfatil. Baca dengan jazam. So yang kita jazam ke? Tak, So kita baca la yantafilu. Artinya dia kata boleh baca dengan jazam. Bagi mati. So kalau kita baca dengan jazam, ini kita panggil apa? Kita panggil nahi bil jazmi ala nahi. Makna janganlah. Tapi jangan untuk ghaib. Untuk ghaib. Maknanya nahi untuk ghaib. So hendaklah jangan. Kita terjemah hendaklah. Tambah hendaklah, let not. Hendaklah jangan dia keluar daripada solat.
la yanfatil. Wa yajuzu rafa'. Boleh baca dengan rafa' macam yang kita baca tadi, rafa'. Ala annahu la ni la nafiyah, ana an la nafiyatun. So la makna tidak. Orang itu tidak perlu keluar daripada solat. Au la yansarifu. Perkataan au di sini kan, ini syak rawi lah, wa syakkum minal rawi. Jadi Ibn Hajar kata seolah-olah yang ni ialah Ali Madini, Tok Guru Imam Bukhari. Wa ka'annahu seolah-olah ia min datang daripada pihak Ali bin Madini. Sebab apa? Sebab rawi-rawi yang lain selain daripada yang level Ali Madini, semuanya meriwayat itu saja tanpa au, ini la yang sarif. So li'anna rawi yang selain daripadanya, li'anna rawi ghairahu sifat ini li'anna ruwa ghairahu rawahu meriwayatkan daripada Sufyan bilafzi la yang sarifu, tanpa adanya perkataan au, min ghairi syakkin, tanpa adanya syak, dan dengan suara daripada tempat keluar lah, min makhrajihi. Tajwid makhraj, keluar daripada mulut. So kentut pun ada makhraj dia. Makhraj dia tempat keluar kentut tu lah, panggil makhraj. Keluar suara daripada makhraj. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.